ada keberkatannya. Jumpa lagi esok dengan banyak lagi perkongsian menarik insya-Allah. InsyaAllah. Yati, teruskan tugasan aspirasi 10.1 singgit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Rancangan itu tadi dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Hubungi 1300 884343 untuk info agihan dan kutipan. Layari zakatselangor.com.my untuk pembayaran zakat anda. Dengan zakat, andalah hero asnaf. Bayangkan jiwa yang tenang, anak-anak yang soleh, pasangan yang mendamaikan, gaji biar sederhana tetapi cukup segalanya. Inilah namanya keberkatan. Mahu mencari keberkatan dalam kehidupan? Temui kami para dai Lembaga Zakat Selangor hanya di Radio IKIM, saluran inspirasi Euforia Islami anda. Kuantan 89.6 FM. Inspirasi Euforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah PBD di dalam pentaksiran berasaskan sekolah PBS dilihat menjadi komponen penting dalam membina dan mengembangkan potensi murid khusus dengan adanya langkah intervensi. Sehubungan itu, Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jini berkata, pelaporan baru PBD bagi setiap mata pelajaran di sekolah mempunyai 3 aspek merangkumi penguasaan mata pelajaran, ujian akhir tahun dan komponen usaha murid dalam memberi pelaporan secara menyeluruh terhadap prestasi murid. Selain itu, jelas Datuk Dr. Razi, PBD sekiranya dibandingkan dengan sistem pembelajaran sebelum ini, dilihat mampu mengembangkan potensi murid secara total berikutan prestasi mereka tidak diukur dan terhad hanya kepada peperiksaan semata-mata. Majlis Amanah Rakyat MARA akan memperkenalkan motosikal jenama tempatan ke pasaran Malaysia selewat-lewatnya pada suku ketiga tahun depan melalui kerjasamanya dengan AFY Mobility Industry Sdn Bhd AMI. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mahathir Khalid, kerjasama yang diusahakan melalui projek AM2 itu akan membawa MARA selangkah lagi ke hadapan, khususnya dalam industri teknologi pemotoran. Kata beliau lagi, melalui kerjasama berkenaan, ia bakal membuka peluang penempatan latihan industri kepada pelajar-pelajar pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET MARA menerusi latihan praktikal yang dikenalikan secara langsung oleh tenaga pakar AMI yang berkonsepkan Teaching Factory. Akhir sekali, Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos menutup sementara sekolah dan pejabat kerajaan di Metro Manila dan 6 buah wilayah lain pada Selasa dan Rabu ekoran risiko ribut tropika Maon. Menurut Biro Cuaca, ribut tropika Maon membadai wilayah Isabela Utara Filipina kira-kira pada pukul 10.30 pagi waktu tempatan pada Selasa menyebabkan hujan dan angin kencang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Perkembangan selanjutnya kembali bersama saya dalam berita IKIM 12 tengah hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 11 November dalam tahun 2009, Dana Sekolah Islam Al-Imtar telah disempurnakan pelancarannya oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin bertempat di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Berangkat sama ialah kedua anak anda baginda, Tengku Muhammad Muaz, pelajar tahun 3 kelas agama dan Fardu Ain Kafa, dan Tengku Fatimatuz Zahra, pelajar tahun 1 kelas Kafa. Pelancaran dana ini bertujuan untuk menerima sumbangan orang ramai, tokoh korporat dan syarikat swasta bagi program pembangunan Sekolah Islam Al-Imtar. Menurut pengetua sekolah berkenaan, Faisal Abdul Karim Al-Hafiz, sumbangan ini amat diperlukan untuk membina bangunan sekolah sendiri untuk menampung jumlah pelajar yang semakin meningkat.
Dengan pelancaran dana ini, diharap umat Islam tampil memberi sumbangan bagi membolehkan pihak sekolah ini melaksanakan pelbagai program dan pembangunan pendidikan Islam kepada para pelajarnya. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Masalah pendengaran dalam kalangan kanak-kanak. Adakah anda yakin anak anda boleh mendengar dengan baik? Masalah pendengaran adalah kecacatan yang tidak kelihatan dan kurang disedari sekiranya berlaku dalam kalangan bayi dan kanak-kanak. Ketahui status pendengaran anak anda melalui ujian saringan pendengaran. Ujian saringan pendengaran boleh dilakukan untuk semua peringkat usia seawal kelahiran. Ianya mudah, pantas dan tidak menyakitkan. Pengesanan dan pemulihan awal dapat membantu perkembangan pendengaran, pertuturan dan minda anak anda. Ibu bapa, bantulah anak anda. Jangan berlengah. Peka dengan deria pendengaran anak anda. Kunjungi fasiliti kesihatan berhampiran yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Tunku Abdul Rahman dalam satu ucapan beliau di depan Persatuan Wartawan Asing di sebuah hotel di Singapura pada 27 Mei 1961 menggagaskan penubuhan negara Malaysia yang terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Brunei Sarawak dan Sabah. Antara lain, ia bertujuan untuk menyekat pengaruh komunis, menyimpangi jumlah penduduk, meningkatkan kemajuan ekonomi dan mempercepatkan proses kemerdekaan terhadap Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah. Singapura menyambut baik idea tersebut manakala Brunei enggan menyertainya. Manakala Sarawak dan Sabah yang mulanya menolak cadangan tersebut, akhirnya telah bersetuju apabila diberi jaminan mengenai pemerintahan sendiri. Untuk memberikan kebebasan dan keadilan kepada semua pihak, pada 17 Januari 1962, sebuah suruhanjaya yang akan meninjau pandangan penduduk negeri-negeri tersebut telah diumumkan dan dikenali sebagai Suruhanjaya Kabul. Pada 9 Julai 1963, satu perjanjian penting antara Persekutuan Tanah Melayu dan British telah ditandatangani di Pejabat Perhubungan Commonwealth di Marlborough House, London. Kedua-dua negara bersetuju mengeluarkan kenyataan bersamaan pada 12 Julai 1963, iaitu kerajaan British bersetuju menyerahkan kedaulatan Sabah, Sarawak dan Singapura kepada kerajaan Malaysia dan Malaysia akan wujud pada 31 hari bulan Ogos 1963. Ketika ura-ura pembentukan Malaysia menjadi kenyataan, Filipina dan Indonesia menentang keras gagasan tersebut. Filipina mendakwa Sabah adalah sebahagian daripada wilayahnya, manakala Indonesia telah mengisytiharkan konfrontasi pada 20 Januari 1963 dengan slogan Ganyang Malaysia. Tentera Indonesia dihantar menyusup sempadan Malaysia, terutama di Sabah dan Sarawak serta Johor. Cabaran getir yang dihadapi ini tidak mematahkan semangat pemimpin dan rakyat Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak dan Sabah untuk melihat satu negara bersatu. Lawrence Michael Moore selaku Wakil Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sekali lagi mengadakan tinjauan pandangan penduduk Borneo Utara dan Sarawak. Pada 14 September 1963, laporan telah dikeluarkan yang mengesahkan majoriti penduduk negeri tersebut menyokong penyertaan dalam Persekutuan Tanah Melayu. Justru pada 16 September 1963, gagasan tersebut telah menjadi kenyataan dan lahirlah sebuah kesatuan yang dikenali sebagai Malaysia. Pengisytiharan tersebut dibuat di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Upacara membaca deklarasi penubuhan Malaysia telah dilakukan di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu, Gubernur-Gubernur Pulau Pinang, Melaka, Singapura dan Sabah. Turut serta dalam upacara itu ialah 3 orang pemimpin dari 3 buah negeri yang baru di dalam Persekutuan Malaysia, iaitu Encik Lee Kuan Yew, Encik Donald Stephen dan Encik Stephen Kalong Ningkan. Bagaimanapun, penyertaan Singapura hanya mampu bertahan selama 2 tahun apabila terpaksa berpisah pada 1965.
Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci bismillahirrahmanirrahim. Selamat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kembali bersiaran waktu ini saya Nur Hayati Paradi temankan anda menerusi perkongsian Aspirasi 101 edisi Rabu yang positif hari ini 24 Ogos 2022 bersamaan dengan 26 Muharram 1444 Hijrah. Semoga sentiasa dalam rahmat kesejahteraan untuk semua sahabat pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan alhamdulillah telah pun sama-sama kita ikuti perkongsian Warna Pagi sebentar tadi bersama dengan Luqman dan juga Sufian Amrin untuk perkongsian Warna Pagi edisi Rabu. Macam-macam telah pun mereka kongsikan. Harapnya apa yang mereka kongsikan tersebut memberikan kita satu cetusan untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasan kita seharian, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati, hari ini hari Rabu, jadual kita bakal mulakan sebentar saja lagi menerusi perkongsian Kelvin bertanya. Kelvin bertanya kali ini agak-agak apa yang Kelvin nak tanyakan, dan insya-Allah soalan Kelvin akan kita ajukan dan kita akan dapatkan jawapan daripada perkongsian yang berbahagia Ustaz Dr. Muhammad Hadi Zahalan. Dr. HD akan bersama kita juga untuk menjawab soalan daripada Kelvin. Jadi jom kita sama-sama ikuti perkongsiannya di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan di kesemua platform Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan saat ini jom kita nak dengarkan terlebih dahulu hiburan inspirasi pertama kita bersama dengan One Path dengan Hasbunallah. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemankan saya Nur Hayati Paradi. Aku hanyalah hamba. Aku bukanlah sesiapa. Kerana segala apa yang kini aku miliki hakikatnya bukanlah milikku. Aku hanya hambanya yang lemah. Hasbunallah. Ada masanya ku jatuh. Hanya padamu ku kembali kerana engkau satu-satunya tempat untuk aku bergantung. Hanya dengan mengingatimu hati yang kosong terisi kembali. Tuhan, sesungguhnya aku amat memerlukanmu. Hasbunallah. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan
dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Faiz Haji Osman, berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, Maulid and Ikim, Yasin malam Jumaat, Kemudi Hati, forum bicara ad-din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. Ikim, inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian kita dalam rancangan Kelvin Bertanya, dan Alhamdulillah minggu ini kita masih lagi bersama dengan tetamu-tetamu kita. Kita ada Kelvin, kejap lagi kita akan nampak Kelvin. Tapi sebelum tu kita ada juga di hujung talian saat ini kita ada Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Dr? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan kita nak bersama dengan Kelvin ni, hari ni kita nak tahu apa pula soalan daripada Kelvin. Boleh Doktor? Kita dengarkan terlebih dahulu soalan Kelvin. Silakan Kelvin. Mengenai bab makanan yang terpaksa makan yang pernah kita tanya sebelum ni, bagaimana pula dengan arak? Kita kata minuman lah. Sebab semestinya kalau kita minum untuk hilangkan dahaga. Tetapi kenapa Islam mengatakan bahawa arak itu adalah haram? Tak boleh minum. Tak boleh minum langsung. Dia mesti ada side effect dia. Mungkin kalau secara asasnya kita akan tahu arak tu membahayakan sebab dia akan macam kita drive, kita akan ada tak alert, kita akan accident mungkin. Sebab mabuk kan? Boleh menciptakan pergaduhan, tercakap. Jadi adakah benda yang sama ataupun ada lebih di sebaliknya? Oh, menarik. Bagusnya Kelvin. Soalan tak terfikir pun nak soalan begitu. Terima kasih banyak Kelvin untuk soalan. Sampai bertemu lagi lain masa. Bye Kelvin. Bye. Tu dia soalan daripada Kelvin, Doktor. Macam mana Doktor? Arak itu sendiri. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, peluang dan ruang yang Allah kurniakan kepada kita pada pagi ini, semoga kita dapat gunakan untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk mencari hidayah Allah, untuk mencari kasih sayang Allah, insya-Allah. Jadi terima kasih pada DJ Yati, semoga sentiasa ceria dan sihat di sana. Dan tidak dilupakan kepada Kelvin, terima kasih kerana sentiasa bertanya, dan juga sahabat-sahabat Radio Ikim, semoga sentiasa sihat walaupun di mana juga berada, insya-Allah Ikim sentiasa di hati. Amin. Baik, sahabat-sahabat sindang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut mengenai tentang arak, sudah pasti dalam Islam ini ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita jaga. Dan kita kena yakin setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Allah suruh kita lakukan, Allah suruh kita solat, Allah suruh kita puasa, Allah suruh kita keluarkan zakat, pasti di sana ada kebaikan. Itu kita kena yakin, sama ada kita ketahui kebaikan itu ataupun tidak, sama ada kita rasa ataupun tidak. Pastinya bila Allah perintahkan sesuatu, iaitu Allah mewajibkan ke atas kita untuk melakukan sesuatu, ada kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sama ada kebaikan itu segera ataupun nanti. Jadi itu yang disebutkan oleh para alim ulama. Dan apa sahaja yang Allah larang, Allah tak bagi berzina, Allah tak bagi kita kata kat orang, Allah tak bagi kita mencuri, Allah tak bagi kita minum arak, Allah tak bagi kita buat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin dan kita kena pasti di sana ada kemudaratan yang Allah nak halang supaya tidak memudaratkan diri kita. Ini benda yang asas yang kita kena tahu dalam Quran dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Allah larang sesuatu benda, Allah tahu benda itu ada kemudaratannya, ada keburukannya. Sama ada manusia ni tahu ataupun tidak tahu. Sama ada manusia ni merasai ataupun tidak. Jadi Allah halang sesuatu sebab Allah yang menciptakan dan Allah yang menjadikan. Yang ni kita kena faham dan kita kena yakin sungguh-sungguh. Sebab tu bila kita sebut mengenai tentang pengharaman arak ni, dalam Islam bila sebut maqasid syariah ni
iaitu sesuatu tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan apabila kita bercakap tentang syariat. Maqasid ni tujuan pensyariatan. Itu secara ringkas. Tujuan sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sesuatu perkara. Jadi di dalam perbahasan maqasid yang sangat panjang, tujuan pensyariatan yang sangat panjang ini, ada di sana satu elemen yang perlu kita jaga. Dan benda yang perlu kita jaga ni benda yang sangat-sangat penting. Sampaikan kata ulama, sekiranya kita tidak menjaganya, maka kita akan ada masalah di dunia dan juga akhirat. Dan masalah itu bukan masalah kecil, dia adalah masalah yang membawa musibah yang sangat besar. Maka apa perkara yang perlu kita jaga, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah? Ada 5 perkara. Yang pertama yang biasa kita dengar, menjaga agama. Bila kita hari ni kita tak jaga agama, rosaklah manusia tu. Maka manusia tu tidak ada kehidupan, tidak ada orang kata keselamatan, tidak ada segala kebahagiaan ni tidak ada sebab dia tidak menjaga agamanya. Sebab tu menjaga agama dia duduk nombor 1. Kemudian selepas itu menjaga nyawa. Kita kena jaga nyawa. Bukan boleh bunuh orang sesuka hati. Bukan boleh ambil tindakan sesuka hati. Jadi sekiranya kita tidak menjaga, kan, apa yang berlaku pada zaman jahiliyah, pada zaman-zaman kalau kita tengok kegelapan, maka kita nampak manusia ini membunuh di antara satu sama lain. Nyawa, nilai nyawa itu tidak ada harganya, DJ Yati. Sebab tu Islam datang kena jaga nyawa. Tak boleh kita sesuka hati kita nak pergi bunuh orang. Tak boleh suka hati kita nak mencederakan orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga akal. Menjaga akal ni dalam hidup kita ni, Kelvin dan DJ Yati, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup kita benda yang paling penting ini adalah bila kita sebut dalam sistem manusia ni akal lah. Akal inilah yang menentukan sama ada baik ataupun buruk, sama ada benda ni bagus ataupun tidak bagus. Jadi sekiranya manusia itu dalam keadaan waras, dalam keadaan dia boleh memikirkan, maka hari ni kita jadilah seperti sekarang. Kita boleh bekerja, kita boleh bercakap, kita boleh memandu, kita boleh buat aktiviti-aktiviti kita. Tetapi apabila hilangnya akal ini, kan, akal ni hilang, maka akhirnya kita akan dimasukkan di satu tempat yang biasa kita sebut Tanjung Rambutan. Kan? Dia hospital bahagia, Ustaz, Doktor. Hospital bahagia disebut, kan. Jadi kenapa dinamakan bahagia? Bahagia sebab dia tak memikirkan apa-apa. Dia duduk di situ, Allah uji dia dengan satu ujian, hilangnya akal, maka mereka akan duduk. Kalau kita nak tahu macam mana perangai mereka, maka pergilah sekali-sekala ziarah, pergi tengok. Boleh tidak jadi masalah. Kita tengok macam mana ada yang bernyanyi 24 jam, ada yang berjoget, ada yang buat kira-kira, macam-macam. Sebab apabila hilangnya akal ini, mereka tidak dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pentingnya akal ini sehinggakan Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jaga dia. Kan? So memelihara akal. Apa sahaja yang boleh memudaratkan akal kita, maka kita kena cegah, kita kena hentikan supaya akal kita tidak rosak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, menjaga keturunan. Apa maksud menjaga keturunan? Iaitu kita nak keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang diredai oleh Allah. Kita tak nak tiba-tiba bila orang tanya mana bapa awak, entahlah bapa saya ada 100 orang. Contoh, kan? Contoh 100 orang. Dia pun tak tahu mana satu bapa dia. Dan benda ini berlaku sebenarnya di JIT. Mungkin kita terkejut. Ada ke Ustaz? Ada benda ni. Sebab apa? Mereka telah mendagangkan diri mereka, tidak menjaga keturunan mereka. Akhirnya mereka tak tahu mana bapa mereka. Dan anak-anak kadang-kadang sampai tak tahu mana bapa, mana mak mereka. Sebab apa? Ialah mak mungkin dikenali sebab keluar daripada rahim yang satu. Tetapi bapa mereka tak tahu. Siapa bapa mereka, di mana bapa mereka. Bapa mereka hilang dan sebagainya. Sebab itu Islam datang menjaga keturunan. Kita kena tahu siapa bapa kita. Kalau kita tengok dalam kehidupan Islam ini, masyarakat Islam ni, Kelvin, kan, sistem Islam dia boleh menjaga sehinggalah sampai kita tahu datuk, nenek, moyang kita, siapa, sampailah keturunan. Itu sistem yang ada dalam Islam saja. Sebab itu kita tahu keturunan Nabi daripada keturunan siapa? Mana keturunan baginda Rasulullah? Sebab apa? Sebab dicatat dan diketahui.
Itu sebab kita kena menjaga keturunan. Dan akhirnya bila yang kelima, bila kita dah menjaga keturunan, di sana ada menjaga harta. Harta juga perlu dijaga. Kan kita tak boleh curi duit orang, kita tak boleh rompak duit orang, kita tak boleh menipu orang, kita tak boleh buat untuk nak mengambil harta orang secara batil. Sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim, kita tak boleh merampas harta orang. Sebab tu Islam suruh kita jaga. Jadi 5 benda ini sekiranya di JAT kita tak jaga, musnah manusia itu. Jadi persoalan dia hari ini, arak. Kenapa dia haram dalam Islam? Jadi kita pun dah dapat dah jawapan dia daripada 5 tadi. Rasa-rasa adakah dia akan menjejaskan agama? Ya, nombor 1 dia akan menjejaskan agama. Kemudian dia akan menjejaskan akal tadi. Bila kita sebut menjejaskan akal, sebab itu kalau kita tengok berita, kita tengok akhbar kan, akhir ini berapa banyak orang yang hilang nyawa disebabkan perbuatan orang yang minum arak, yang mana dia memandu secara mabuk, kemudian dia melanggar, melawan arus, dan akhirnya orang yang tidak berdosa akhirnya terpaksa meninggalkan dunia ini. Ini semua disebabkan akal yang tidak waras. Sebab tu bila dalam Islam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan arak disebabkan di dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi apa? Iaitu al-khamru ma khamara aql, iaitu arak ini adalah sesuatu minuman yang menutup akal fikiran. Dia tak boleh nak memberikan pemikiran yang baik. Dia tak boleh nak membezakan antara benda baik ataupun tidak. Ada orang tanya saya kan, DJ Yati, kadang-kadang ada orang tanya, Ustaz, ada orang minum arak macam di negara-negara barat tak mabuk pun. Ni soalan dia. Dia kata tak mabuk, kita je minum mabuk. Tapi mereka minum dah macam biasa, macam minum air pipe. Dia kata macam minum air sejuk, macam minum air biasa, air oren. Jadi mereka tak mabuk. Adakah bila tidak mabuk itu dibenarkan dalam syarak? Maka jawapannya tetap haram. Sama ada akal itu hilang ataupun tidak, maka arak itu telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Kevin, sebab dia akan memberi kesan. Sama ada hilangnya akal ataupun kesan-kesan yang lain. Kerana kalau kita tanya medical hari ini, kesan arak ni sangat besar. Sangat-sangat besar kepada dirinya dan kepada orang lain. Sebab tu nanti kita akan bincangkan apakah kesan-kesan yang boleh menyebabkan orang dirinya ataupun orang lain terkesan. Maka kejap lagi Ustaz akan sentuh. Tapi sebelum daripada tu, Kelvin, sahabat-sahabat sidang pendengar, Ustaz nak kita bincangkan sedikit tentang definisi tentang arak. Arak ini daripada segi bahasanya iaitu menutup. Itu arak. Arak ni diambil daripada bahasa Arab lah, disebut al-khamr. Al-khamr. Khamr ini dia menutup, iaitu menutup akal dan memabukkan, yang mana dihasilkan daripada buah-buahan, ada daripada anggur, ada daripada bali dan sebagainya lah. Ataupun sekarang ni teknologi yang boleh menghasilkan arak, maka apabila dia boleh menghilangkan akal, maka hukumnya tetap haram. Baik, sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang arak ini, sudah pasti ayat Al-Quran yang perlu kita ketahui iaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 90. Surah Al-Maidah ayat 90. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan beberapa perkara yang perlu kita jauhi. Dan Allah mulakan di JAT. Menariknya Allah memulakan dengan wahai orang-orang yang beriman. Sekiranya kita beriman, maka ayat ini ditujukan kepada kita. Dia bukan beriman pada mulut saja. Beriman pada orang kata kita hanya pengakuan saja. Beriman mestilah melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Baik. Bila kita sebut di dalam ayat ini, Allah seru wahai orang-orang yang beriman bahawa sesungguhnya arak Allah sebut. Kemudian judi, kemudian pemujaan berhala, kemudian mengundi nasib,
dengan batang-batang anak panah. Kalau dulu kan mereka buat anak-anak panah, diorang letak 3 batang anak panah, kemudian mereka akan tengok sama ada mereka nak perlu melakukan ataupun tidak. Contoh, okey, ni kita bagi satu contoh lah sebab kita nak syarahkan supaya sahabat-sahabat pendengar boleh faham tentang ayat ini. Kalau zaman jahiliah dulu mereka ambil 3 batang panah, sekiranya mereka kata dia nak kahwin dengan seorang perempuan, ni salah satu contoh lah, mereka tulis salah satu batang panah ni dia kata berkahwin, yang anak batang panah tidak berkahwin, anak batang yang panah yang ketiga ulang semula. Kemudian mereka pun letak, kemudian mereka cabut. Macam kita lah dulu ambil bunga, nak kahwin tak nak kahwin, nak kahwin sampailah dia punya apa, dia punya kelopak bunga habis tu habis. Ustaz pun pernah buat juga dululah waktu zaman-zaman muda dulu, zaman-zaman kecil dulu orang buat, kita pun buat. Suka tak suka, suka tak suka, tiba-tiba tak suka, kita suka, kena ambil lagi. Kan? Sebenarnya Allah tegur benda ni tak boleh mengundi nasib. Dalam Islam kita ada istikharah, Kelvin. Kita orang kata kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung ayat. Dan semua itu tadi, apa semua, arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib ini tadi, semuanya kata Allah Subhanahu Wa Taala keji, kotor benda ni semua. Kalau kita tengok betul, judi memang kotor. Sebab judilah manusia boleh bergaduh. Pemujaan berhala, arak, kemudian mengundi nasib, ini semua benda-benda yang kotor dan ia merupakan perbuatan syaitan. Oleh itu kata Allah, fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhinya dengan jauh sejauh-jauhnya. Sebab apa? Sebab kita akan berjaya sekiranya kita jauh. Tetapi sekiranya orang masih lagi melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, maka sudah pasti jawapannya kamu tidak akan berjaya. Jadi sebab tu sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita sebut tentang arak ini, maka dia akan ada impak kepada yang pertama dirilah. Kalau sekiranya diri ini dia akan menjadikan seseorang itu tidak waras. Itu nombor satu. Yang kedua, ada pelbagai penyakit. Yang mana sekiranya dia selalu minum arak, dia memang minum arak dan sebagainya, sebagai minuman dia, maka walaupun kita kata itu sebagai minuman, ya minuman yang memudaratkan, maka kata-kata doktor-doktor yang pakar ni, doktor-doktor pakar kata boleh menyebabkan hati masalah, boleh menyebabkan aplikasi buah pinggang, boleh menyebabkan macam-macam. Ini boleh disahkan, boleh kita baca jurnal-jurnal daripada medical, memang telah mengesahkan arak ini boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Kemudian kalau daripada sifat daripada segi masyarakat pula, masyarakat ni akan rosak. Maka kalau kita tengok tadi macam yang saya sebut tadi, akan menghilangkan nyawa orang lain. Disebabkan akalnya tidak waras, maka dia akan pergi buat benda-benda yang boleh memudaratkan orang lain. Bawa kereta, kan kita dalam akhbar kita bawa kereta lawan arus, akhirnya berlanggar. Dan bila kita tengok, oh rupanya dia mabuk. Kemudian ada juga yang bawa kereta, kemudian walaupun tak melawan arus tetapi langgar sana, kemudian cederakan orang, dan akhirnya benda ini memudaratkan orang lain. Sebab itu Islam menghalang daripada seseorang itu mengambil benda yang boleh memudaratkannya. Cuma bila kita sebut tentang arak ni, adakah orang yang minum arak saja dilarang dalam Islam? Sekiranya nak ketahui jawapannya, jangan ke mana-mana sidang pendengar, sebab di sana ada 10 golongan yang dilaknat oleh Allah. Jadi kita kena cek, mungkin keturunan kita ada buat salah satu daripada 10 ini. Sebab tu kita kena tunggu apakah penjelasannya. Oh, ini sesi muhasabah diri, insya-Allah. Apa pun terima kasih banyak doktor untuk awalan perkongsian kita, dan insya-Allah kita akan kongsikan lepas ni. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana yang mengikuti perkongsian kita di FB IKIM FM, saatnya tekan butang share supaya kita sama-sama dapat tahu kenapa sebenarnya Islam melarang keras, mengharamkan arak itu sendiri, sebab dia bukannya boleh menghilangkan haus doktor kan, tapi dia menghilangkan akal. Jauh tu kan. Tapi apa pun untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah.
وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله وكل عارف بالله وأهل الله يا الله يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى يا الله شموس الهدى شيوخ الورى نجوم الندى بهم نسلم من كل أذى بقدر الله يا الله Pernah tak kita dengar kisah Saidina Umar radhiyallahu anhu yang mewakafkan tanahnya yang bernilai tinggi di Khaybar? Pernah tak kita dengar kisah Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli sebuah perigi lalu diwakafkannya untuk kegunaan orang-orang Islam di Madinah? Dan pernah tak kita dengar kisah Abu Talhah, iaitu seorang sahabat Ansar yang memiliki kebun kurma yang sangat disayangi lalu diinfakkan untuk kepentingan ummah? Apakah persamaan antara kisah mereka bertiga ini? Mereka adalah contoh sahabat Rasulullah SAW yang sanggup mengorbankan harta benda mereka demi mengharapkan perhatian daripada Allah Azza wa Jalla. Harta kesayangan diwakafkan demi kepentingan ummah kerana mereka tahu ganjaran yang mengalir pada setiap harta yang diwakafkan selagi mana harta tersebut digunakan. Siapa yang tidak mahu satu amalan yang mana pahala akan sentiasa mengalir hatta selepas mereka tiada lagi di dunia ini? Firman Allah dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud, bandingan pahala orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah seumpama sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai dan tiap-tiap tangkai itu pula terdapat 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Rebutlah peluang menggandakan amalan wakaf sebelum terlambat melalui projek wakaf Al-Quran dan perigi buat saudara kita yang memerlukan di Kemboja, India dan Afrika. Wakaf sekarang dengan menghubungi 018-971-7624 atau layari yayasanizziprihatin.org. Yayasan Izzi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kembali kita bersiaran menerusi rancangan Kelvin bertanya, menerusi soalan Kelvin tadi berkenaan dengan arak. Kenapa Islam mengharamkan arak? Dan telah pun dapat jawapannya bersama dengan Dr. HD, Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Doktor kerana berkongsi jawapan tersebut. Dan kita dapat idea dah macam mana kalau sahabat-sahabat kita yang belum beragama Islam tanyakan soalan, itu antara jawapan yang boleh kita berikan insyaAllah. Tapi tadi menarik sebab Doktor kata ada 10 perkara kan yang kalau kita lakukan dia sebenarnya dia
mengganggu jugalah kan. Kita khawatiri kita lakukan dan mengganggu keturunan kita juga nantinya. Dan apakah pendetailan tu Doktor? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Radio IKIM kerana masih lagi setia bersama IKIM untuk kita menambah info-info yang menarik. Semoga kita dirahmati dan diredai oleh Allah. Terima kasih kepada DJ Yati, kepada Kelvin yang bertanyakan satu soalan yang sangat menarik yang memang kena pada tempatnya dan masanya, kerana dalam Islam ini kita sebenarnya lebih menjaga dan ingin kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Sebab tu tadi kita dah sebutkan apakah sebab Islam melarang umatnya daripada mengambil minuman keras ataupun minuman arak. Cumanya ada orang tanya, kalau orang yang bukan Islam nak minum, maka Islam dia tidak boleh menyekat agama lain ataupun orang yang bukan beragama Islam untuk minum ataupun untuk buat apa-apa perkara yang dibenarkan dalam agama mereka. Kerana Islam dia menjaga umat dia, masyarakatnya ataupun ummahnya, umat Islam, supaya tidak melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah, kerana kesannya sangat-sangat besar. Ini bukan berdasarkan ayat Quran semata-mata, Kelvin. Kan? Memang Al-Quran itu nombor satu bagi umat Islam, tetapi kajian-kajian saintifik, kajian-kajian yang mengesahkan bahawa orang yang minum arak tidak ada satu pun kebaikan. Melainkan kebaikan-kebaikan tu hanya sedikit saja untuk panaskan badan, untuk itulah menghilangkan haus. Tetapi kesannya lebih besar. Jadi bila kita timbang tara antara kesan buruk yang besar akan menimpa dengan yang kebaikan yang kecil, sudah pasti kita kena elakkan. Kerana kebaikan yang sedikit tu tidak bawa apa-apa erti sekiranya kita dapat kesan yang sangat buruk, sangat dahsyat. Sebab tu sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, Ustaz tahu tak sabar dah. Semua nak dengar 10 golongan yang dilaknat oleh Allah. Kita risau. Ada keturunan, mungkin bukan kita, tapi ada keturunan kita yang mungkin dalam tak sedar kita termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah. Tapi sebelum tu DJ Yati, Ustaz tak nak baca hadis At-Tirmizi ni. Ustaz nak baca akibat orang yang minum arak di sisi Islam, apakah hukuman dia. Hukuman ni kita tahu di dunia dan akhirat, tetapi Ustaz nak sentuh lebih hukuman akhirat. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, apakah azab yang Allah akan timpakan kepada mereka yang minum arak ataupun mereka yang mana termasuk dalam golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang ada perbuatan-perbuatan yang berkaitan tentang arak. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Jabir radhiyallahu an, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur. Dengan minuman lumpur. Dalam hadis ini Nabi sebut sesungguhnya Allah menjanjikan pasti. Sebab apa? Sebab dia tidak akan terlepas dengan azab kepada mereka yang minum arak, kemudian kata Nabi dengan minuman lumpur. Maka kebinasaanlah kepadanya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, soalan kan? Minuman lumpur tu macam mana? Minuman lumpur kebinasaan itu bagaimana? Kalau kita baca hadis setakat itu, kita pun tak faham. DJ Yati pun tak faham, sahabat-sahabat sidang pendengar pun tak faham. Tapi Nabi SAW terangkan, apakah minuman lumpur kebinasaan itu? Maka jawab baginda Nabi SAW, minuman lumpur kebinasaan itu ialah peluh penghuni neraka. Segala semua peluh-peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka, itulah yang akan jadi minuman dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang minum arak. Mungkin kita kata, Allah Ustaz, peluh je pun. Peluh sahaja pun di dalam neraka tak sama peluh di dunia. Di dalam neraka mereka dibakar. Yang akan keluar bukan saja peluh, tetapi nanah, darah, inilah yang akan diminum oleh orang yang minum arak. Kita dengar pun geli.
Dan dalam itu minumannya bukanlah sejuk dalam macam peti ais. Dia adalah panas, busuk, hanyir. Itulah gambaran yang diberi tahu kepada kita oleh Nabi SAW, ingatan Nabi kepada orang yang suka minum arak. Sebab tu kita kena hati-hati supaya kita tak termasuk dalam golongan orang yang minum arak, ataupun orang yang disebutkan oleh Nabi SAW 10 golongan yang dilaknat kerana arak. Baik, tiba masanya, siapakah mereka? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, kata Nabi SAW, la'ana Rasulullah SAW fil khamr asharatan. Rasulullah SAW melaknat dalam isu arak ini ada 10 golongan. Dia bukan orang minum arak saja dilaknat. Ada 10 orang. Oh, rupanya ni semua tali barut. Nampak? Ni semua tali barut. Ni semua mereka yang ada share, saham. Sebelum orang tu nak minum arak, rupanya ada orang-orang yang menyebabkan akhirnya orang itu dapat minum arak. Siapakah mereka? 10 golongan dilaknat. Bila sebut dilaknat ini, tidak ada kebaikan kepada mereka, tidak ada keberkatan pada gaji mereka, pada kehidupan mereka. Maka kena ingat, laknat ini bukan macam kita sebut, aku laknat betul lah dengan Denia kan. Kita rasa macam biasa. Tetapi yang laknat ini Allah dan Rasul. Maknanya Allah dan Rasul melaknat, tidak ada hidayah, tidak ada kebaikan, tidak ada keberkatan dalam hidup mereka. Sebab tu kehidupan orang yang ada dalam 10 kategori ni, kehidupan mereka akan rasa sempit, kehidupan mereka tidak akan rasa bahagia, kehidupan mereka akan rasa tidak ada hidayah Allah Subhanahu wa. Akhirnya mereka duduk dalam keadaan kesesatan. Sebab tu na'udzubillah, kita kena usaha elakkan. Baik, siapakah mereka? Yang pertama kata Nabi SAW, pemerah. Orang yang perah anggur tu. Anggur ke, bali ke, ataupun daripada tamar ke, ataupun daripada mana yang nak menjadikan arak, pemerah itu dilaknat. Nombor 1. Nombor 2, orang yang minta diperahkan. Kan, datang seorang, tolong perahkan anggur ini untuk dibuat arak untuk, ataupun apa sajalah yang sekarang ini mungkin bahan-bahan dah berbeza, jadi disuruh perah. Orang yang minta diperahkan pun termasuk dalam golongan yang dilaknat. 2. Kemudian sudah pasti yang ketiga, peminumnya, orang yang minum arak. Keempat, pembawanya, yang membawa. Ustaz, saya bawa lori je, lori arak, saya bukan minum arak. Dengar abang-abang lori, sekiranya membawa lori arak, Allah laknat apa yang kita bawa. Bukan saya tak bawa lori Ustaz, saya bawa tukang angkat daripada lori tu, saya bawa pergi ke kedai. Saya tak minum Ustaz, saya tahu haram, Islam haram. Termasuklah orang yang membawa angkat, orang kata kartun-kartun tu semua nak masuk dalam kedai, itu juga haram, dilaknat oleh Allah dan Rasul. Nampak? Dia bukan minum je, kita ingat minum, rupanya ada 10. Itu nombor 4, pembawanya. Yang kelima, orang yang meminta bawa kepadanya. Ni macam waiter lah kot kan. Kan dia pergi-pergi, waiter tolong bawakan whisky, contoh, ni contoh kan. Suruh bawa itu pun sama. Dia tak minum, dia order je. Orang yang meminta bawa kepadanya, mungkin dia tak minum, dia minta untuk kawannya pun tak boleh. Kita tak boleh terlibat. Sebab tu mereka yang kerja kapal terbang, minta maaf, Ustaz tak sebut mana-mana, tapi kalau terasa, Alhamdulillah, bagus tu terasa. Sebab hadis ni untuk dirasai, bukan hadis ni untuk syok sendiri. Jadi kita kena fikir, yang kerja dekat kapal terbang yang ada arak, kedai-kedai yang ada arak, apa saja tempat-tempat makan yang ada arak, yang memang berinteraksi dengan arak ini, maka 10 golongan ini kita jangan termasuk, kerana dia akan dilaknat oleh Allah dan Rasul. Itu nombor 5, orang yang meminta bawa kepadanya. Ustaz ulang sekali lagi, sebab kita nak tahu sungguh-sungguh nak keberkatan ni. Yang pertama, pemerah. Yang kedua, orang yang meminta diperahkan. Yang ketiga, orang yang minum arak itu sendiri. Yang keempat, yang membawa arak. Tak kiralah bagaimana dia bawa, saya hanya bawa lori, saya hanya bawa karton ke, saya hanya pindah.
yang penting dia bawa arak itu tak dibenarkan. Orang yang meminta bawa kepadanya, dia order, tak dibenarkan. Dia minta untuk orang lain pun tak dibenarkan. Kemudian orang yang menuangkan arak, nampak? Orang yang menuang, kalaulah dia ni pemerah, kemudianlah dia dah perah, kemudian dia pula minum pula, kemudian dia bawa pula, kemudian itu laknat yang disebut laknat plus lah. Banyaklah dia buat, satu bukan dia buat satu, dia buat 3, 4. Jadi kena hati-hati. Orang yang meminta bawa kepadanya nombor 5, orang yang menuangkan arak, tuang arak, dia tak minum, dia cuma tuang untuk kawan dia pun tak boleh. Sebab tu bila ada arak, jangan kita hari ni berinteraksi dengan siapa. Ustaz, saya tak minum, saya hanya bagi ke kawan saya. Kawan saya tu memang dia boleh lah kot minum arak, jadi saya tolong tuangkan. Tak dibenarkan. Nombor 6, penjualnya, nampak? Ini di kedai-kedai yang ada jualan arak, saya cuma jaga cashier je. Ustaz, saya tak buat apa. Saya jaga cashier, saya just ambil duit. Tak dibenarkan. Orang yang makan hasil jualannya pun tak boleh jual arak. Kemudian yang seterusnya, orang yang membelinya, pergi beli untuk kawan. Dia tak minum. Kadang-kadang ada alasan kan DJ Yati, saya tak minum, saya cuma tolong beli. Inilah kawan bagus ni, dia tolong beli, kan, tolong orang. Tapi tolong orang tu bagus. Cumanya apabila berkaitan tentang benda yang haram, maka jawapannya dia tidak bagus. Tolong menolong dalam kebaikan, Allah sebut dalam Quran, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan, jangan kamu tolong menolong dalam keburukan. Dan yang terakhir, dan orang yang meminta dibelikan untuknya macam tadilah. Kalau kita tak beli, tapi kita minta orang tolong beli pun tak boleh. Maknanya 10 golongan ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka sekiranya ada dalam salah satu daripada kategori ini kita buat, ataupun anak kita buat, ataupun cucu kita buat, ataupun keturunan kita buat, maka nasihatkan mereka berhenti, kerana kehidupan mereka tidak akan mendapat redha Allah. Apa kesannya? Apa kesannya? Yang pertama, kesan orang yang buat benda-benda begini, Allah tak makbulkan doanya. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Macam mana Allah nak memakbulkan doa? Dalam hadis Muslim, seorang yang bermusafir, lalu dia berdoa, Ya Rab, Ya Rab, wahai Tuhanku, dia minta pada Allah. Tetapi makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian dia haram. Macam mana Allah nak memakbulkan? Orang yang melakukan dosa, kerana arak ini termasuk dalam dosa, kategori dosa besar. Jadi bila orang melakukan dosa besar, macam mana Allah nak turunkan hidayah kepadanya? Kita tidak menghukum. Ustaz menghukum ke orang ni? Mana tahu pengakhiran dia baik? Ya, memang betul pengakhirannya kita tidak tahu, tetapi perbuatannya sekarang yang menyebabkan dia boleh termasuk dalam kategori orang yang akan dicampakkan dalam neraka. Dan kita kena tahu, hidayah milik Allah. Sekiranya dia sempat bertaubat, Alhamdulillah. Tapi kalau tak bertaubat, tengah-tengah minum, mati, tercekik. Kan? Contohlah. Matinya itu, adakah kita nak kata inilah husnul khotimah, iaitu mati dalam kebaikan? Tak. Sebab mati dalam melakukan dosa adalah mati dalam keburukan. Su'ul khotimah, tu yang kita selalu kena doa. Ya Allah, matikanlah aku dalam kebaikan, jangan matikan aku dalam keburukan. Sebab itulah, kalau sekiranya kita ada berinteraksi dengan 10 golongan tadi, cepat-cepat. Ustaz, ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, zaman sekarang ni tak boleh sangat nak pilih kerja. Kan? Ekonomi sekarang ni pun tak berapa nak stabil. Barang-barang pun mahal. Jadi apa yang ada tu tak apalah Ustaz. Kita ada dapat duit tu kita sedekahkan. Ni ada perkataan-perkataan masyarakat yang nak mengelak. Dia nak memurnikan. Jawapannya, rezeki di tangan Allah, insya-Allah. Kalau kita keluar dengan mencari redha Allah, Allah akan melipat gandakan. Dalilnya, Allah sebut dalam Quran, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan buka jalan-jalan. Kita rasa di kedai itu saja kita boleh bekerja. Di situ saja kita boleh dapat duit. Tetapi Allah, kalau sekiranya kita mencari redha Allah, Allah akan buka segala jalan. Pekerjaan Allah akan bagi, insya-Allah.
Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kurniakan kepadanya rezeki yang tidak terhingga. Sebab tu kalau kita hari ini masih lagi melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, hati kita akan jadi gelap. Doa kita tidak dimakbulkan oleh Allah. Ibadat kita akan rasa malas dalam melakukan ibadat. Akhirnya kita akan duduk dalam keadaan kegelapan yang tidak mendapat rahmat dan redha Allah. DJ Yati, Ustaz sikit lagi. Ustaz nak kongsi sikit je, seminit macam tu, sebab apa orang ni minum arak? Selalunya macam orang lah, sebab apa kau isap rokok? Kan rokok bab lain lah, rokok bab lain kan Ustaz, sama ke rokok dengan arak? Itu bab lain. Jangan orang kata nanti disamakan. Tetapi kalau orang tanya kenapa isap rokok, aku bukan apa, sebab stres, sebab masalah. Jadi samalah juga, ada orang bila melakukan sesuatu perkara, contohnya minum arak, maka ada orang sebab minum arak ni, sebab yang pertama dia stres. Dia ada masalah kehidupan, kemudian dia ada rasa tekanan, dia minum arak. Ada orang yang sebab tekanan hidup, macam tadilah, ada gangguan mental. Ada orang yang disebabkan gangguan emosi, dia minum arak. Dan ada juga faktor kawan-kawan. Maka Ustaz nasihatkan kepada mereka yang stres, tekanan hidup, ada masalah emosi, ada masalah pengaruh kawan, carilah Allah, kerana itu yang kekal. Kalau kita hari ini stres minum arak, dia takkan menyelesaikan masalah. Bahkan dia tambah masalah. Kalau kita hari ini ada tekanan hidup, sujud kepada Allah. Allah akan menyelesaikan. Semua manusia tak dapat selesaikan masalah kita melainkan Allah. Allah ni hayyun la yamut. Allah ni hidup dan tidak akan mati. Masya Allah, terima kasih banyak doktor. Dia satu-satu jawapan yang sangat lengkap sebenarnya untuk sama-sama kita berikan dengan fakta-fakta lagi kan. Dan bila kata tadi, Kelvin berkata tadi awal, dia kata minum je untuk hilangkan haus. Dalam fakta pun, arak dia tak akan menghilangkan haus. Dia semakin menambah haus. Maksudnya arak ni memang tak akan menyelesaikan masalah apa-apa pun sebenarnya. Kita ada perkongsian daripada rakan kita Pengyu Ganu. Dia kata, hari tu ada bawa, lepas tu rasa lain, saya pulangkan balik kat kedai tu. Dia kata, Alhamdulillah kan. Itu rasa lain tu hidayah Allah tu sebenarnya kan doktor. Seterusnya kita ada daripada Ridwan Endut. Dia kata, bagaimana doktor kalau sahabat kita ni beli arak ataupun makanan yang tak halal untuk mak yang belum beragama Islam doktor? Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Kita seperti mana yang kita sebut tadi, apabila kita membeli benda-benda yang tak dibenarkan, sebab dia adalah satu yang membawa-bawa makan, yang hantar-hantar kat rumah ni, fahamlah Ustaz tak sebut mana-mana, tetapi yang bawa-bawa makanan, yang hantar, yang order, benda yang haram tak dibenarkan untuk kita bermuamalat dengannya. Ya, Islam membenarkan, bukanlah membenarkan, Islam memberi ruang kepada orang yang non-Muslim, mereka yang beragama lain, untuk mereka mengamalkan agama. Itu sudah jelas. Tetapi kita sebagai umat Islam tak dibenarkan. Maka kalau mak kita minta, di sana ada satu hadis Nabi SAW. La ta'a li makhluk. Tidak ada ketaatan kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam melakukan maksiat kepada yang maha pencipta. Ustaz ulang sekali lagi supaya kita faham. Tak kiralah mak kita ke, suami kita ke Ustaz, syurga di bawah tapak kaki mak ni Ustaz, syurga ni dekat suami ni Ustaz. Sekiranya mana-mana perkara yang mana ia melakukan maksiat kepada Allah, maka tidak ada ketaatan di sana. Mak kita ke, ayah kita ke, kerajaan ke, wakil ketua ke, tak kiralah mana-mana, sekiranya untuk melanggar perintah Allah, tidak ada ketaatan di sana, sebab ketaatan kita yang hakiki adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, formula dia mudah je Ustaz kan. Selain daripada Allah itu bukan. Yang penting Allah dulu. Allah kena dahulukan terlebih dahulu. Masya Allah, terima kasih banyak doktor. Sangat banyak yang kita belajar pada hari ini. Hujung ni doktor, sebelum kita mengakhiri, sedikitlah kesimpulan untuk perkongsian kita tentang mengapa Islam mengharamkan arak. Soalan daripada Kelvin tadi, silakan. Baik, terima kasih kepada DJ Yati, kepada sahabat saya Kelvin. Masya Allah, saya dah bertemu dengan Kelvin, seorang yang ceria. Kan ramai terkejut sebenarnya tengok Kelvin. Rupanya Kelvin ni memang ceria, sampai orang kata, wow, muka Kelvin bercahaya. Kan, tapi Dr. Hadi ni nampak gelap sikit lah. Jadi Alhamdulillah saya dah berjumpa dengan Kelvin. Kepada sahabat-sahabat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, terima kasih atas soalan, atas feedback, like, share dan sebagainya. Kesimpulannya,
kita carilah redha Allah. Kerana yang hakiki adalah dengan kita mencari redha Allah. Jangan tertipu dengan dunia ini. Kerana dunia ini hanyalah sementara. Kita banyak kena muhasabah diri balik. Sebesar mana pun pendapatan kita dengan benda haram. Sekiranya kita berinteraksi dengan benda haram, apa yang kita dapat tidak boleh menyelamatkan kita di sana nanti. Di sana nanti azabnya sangat